Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini, pada pagi ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua pagi ini di dalam rumah Allah, melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah, dan kini kita duduk dalam majlis ilmu dan kita mengharapkan semoga keberadaan kita, kebaikan yang Allah Subhanahu taala berikan kepada kita pada pagi ini, Allah Subhanahu taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tuan-tuan, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu taala. Dengan keizinan Allah, kelapangan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala ini, dapat kita bertemu dengan Ramadan, dan hari ini hari yang kedua kita bersama dengan Ramadan. Dan kita harapkan semoga keberadaan kita ataupun pertemuan kita dengan Ramadan ini bukan hanya sekadar pertemuan, tetapi yang paling besar sekali adalah pertemuan yang membuahkan hasil yang besar pada diri kita di dalam mengabdikan diri pada Allah Subhanahu taala dan membawa kehidupan yang benar-benar besar kebaikan di dunia, dan lebih-lebih lagi besar kebaikannya besok di akhirat Allah Subhanahu taala. Yang ketiganya, tuan-tuan, jangan lupa untuk niat iktikaf. Kita duduk lama-lama dalam rumah Allah, kalau tak niat iktikaf rugi. Jadi niat iktikaf, tuan-tuan, semoga duduknya kita dalam rumah Allah Subhanahu taala ini juga ada kebaikan-kebaikan yang Allah Taala berikan sebalik daripada keberadaan kita dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini hari kedua. Semalam dah satu hari kita berpuasa, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Ramadan itu saja satu bulan yang cukup mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar pahala yang berganda, tetapi di situ juga ada pembentukan kepribadian untuk menjadikan kita sebagai seorang yang bertakwa. Dan ini motif besar, tujuan besar Allah SWT jadikan Ramadan ini satu bulan yang cukup mulia, diberikan pahala yang berganda, dan kemuliaan dan pahala yang berganda tadi, tuan-tuan, tak lebih seperti gula-gula untuk memberikan motivasi dan galakkan kepada kita supaya kita mengejar, berusaha sehabis mungkin untuk menggapai apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hakikat sebenarnya motif ataupun tujuan matlamat yang paling besar sekali Allah Ta'ala sediakan, pertamanya bulan yang mulia, pahala yang berganda tadi, dan juga Allah SWT letakkan dalam bulan Ramadan ni satu ibadah ataupun satu perkara yang disyariatkan dan menjadi salah satu daripada rukun Islam, iaitu ibadah puasa. Dan semuanya ni, tuan-tuan, baik sama ada ibadah puasa sampailah diikuti dengan ibadah-ibadah sunat yang lain, tuntutan-tuntutan sunat amalan soleh yang lain, semuanya, tuan-tuan, tujuannya la'allakum tattaqun, sampailah membentuk kepribadian kita menjadi seorang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita dengar, mungkin sebulan sebelum kita masuk Ramadan kita dah mula dengar. Daripada mendengar tadi saja pun, tuan-tuan, dah menjadi satu hafazan kepada kita bagaimana perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana yang telah difardukan kepada mereka-mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, ayat ini dimulai dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua baru Allah SWT bicarakan tentang kefarduan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga Allah SWT sebut tujuan dan matlamat di sebalik daripada Allah SWT memfardukan ke atas kita ibadah puasa tadi. Ulama tafsir menyebutkan tuan-tuan, setiap ayat ataupun seruan Allah SWT yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, dalam Quran ni Allah Ta'ala seru, ada ketika Allah Ta'ala seru dengan ya ayyuhan nas, ada ketika Allah SWT seru dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada ketika Allah SWT seru dengan wahai manusia. Tapi dalam ayat ni Allah SWT seru dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini tuan-tuan disebut oleh para ulama, setiap satu perkara yang difardukan oleh Allah SWT, maka ayat kefarduan tadi dimulai dengan wahai orang-orang beriman. Maknanya di situ nak digambarkan kepada kita, kita tak akan boleh tuan-tuan melaksanakan ataupun menunaikan kefarduan ibadah puasa tadi dengan sebaik mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ketika benar-benar baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah, yakin benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan keimanan ni perlu, bukan hanya sekadar bila tika mana kita melaksanakan ibadah puasa tadi tuan-tuan, kita menahan diri daripada lapar dan dahaga dan menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu tuntutan zahir. Tapi perkara yang paling besar tadi tuan-tuan ialah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, pertamanya terhadap perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik daripada ibadah puasa. Kemudian tuan-tuan, perkara-perkara yang menjadi sesuatu perkara yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah. Dua-dua tu kena jaga. Pertama, janji Allah. Janji Allah terhadap perkara-perkara baik bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua tuan-tuan, keyakinan kita terhadap perkara-perkara yang perlu kita jauhkan, yang mana perkara tadi boleh menjadi sebab kepada datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tidak cukup dengan penjagaan kita daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi perlu juga tuan-tuan perkara-perkara lain. Contohnya seperti pandangan mata, pendengaran telinga, lisan, ungkapan, dua tangan, dua kaki, perut, kemaluan, 7 anggota yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab tasawuf yang dikarang oleh beliau. 7 anggota tadi perlu dijaga. Pandangan mata kita ke mana? Pendengaran telinga kita tuan-tuan, apa yang kita dengar? Lisan, ungkapan yang kita gunakan. Kemudian tuan-tuan, 2 tangan, apa yang kita ambil, apa yang kita serah, apa yang kita letak. Kemudian 2 kaki kita, ke mana hala tuju kita pergi tuan-tuan, di mana kita berdiri. Kemudian perut tuan-tuan, apa yang kita masukkan makanan ke dalam perut kita. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab fiqh, di antara yang disebut oleh para ulama tentang perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ialah memakan makanan syubhat. Ini kena jaga. Mengambil makanan-makanan syubhat ketika berbuka ataupun di dalam keadaan dia dalam bulan puasa tadi. Bulan sedang puasa tak boleh makan, tapi waktu dia buka puasa, waktu dia sahur, menjadi satu benda yang makruh bila tika mana dia mengambil makanan tadi, makanan yang syubhat. Kena jaga. Apa yang makanan syubhat ni tuan-tuan? Yang dikatakan syubhat ini ialah sesuatu perkara yang kita tidak diketahui akan halalnya ataupun haram dia. Kita tak tahu halal, kita tak tahu haram. Dan yang kedua, Imam Ghazali kata apa? Tanda makanan syubhat tadi ataupun tanda sesuatu benda yang syubhat ialah bila tika mana terjadinya pertentangan, 2 khilaf, 2 pandangan yang bertentangan. Datang seorang ustaz, dia datang kata benda ni halal. Datang seorang ustaz lagi, dia kata benda ni haram. Datangkan hujah-hujahnya dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, benda tadi bagi kita ialah syubhat. Dan benda syubhat ni wajib kita jauhkan. Nabi SAW memberikan perumpamaan perkara syubhat ni tuan-tuan seperti orang yang mengembala kambing di lereng-lereng bukit.
Bila-bila masa saja kambing tadi boleh jauh jatuh ke dalam gaung tadi, gaung bukit tadi tuan-tuan. Jadi kena jauhkan. Dijauhkan perkara-perkara syubhat. Itu 7 anggota yang zahir. Kemudian tuan-tuan, dalaman pula hati. Hati kita ni tuan-tuan. Hati di mana kita bawa hati dan perasaan kita, pemikiran kita tuan-tuan. Semuanya ni perlu dilihat, diteliti. Penjagaan yang perlu kita jaga supaya jangan sampai puasa yang kita laksanakan ni tuan-tuan hanya sekadar lapar dan dahaga. Mendapat lapar dan dahaga. Sah tak? Sah. Puasa sah. Selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sah. Tetapi tuan-tuan kosong. Sedangkan yang kita kejar tadi tuan-tuan bukan hanya sekadar dah menjaga ataupun melaksanakan ibadah puasa. Itu sebabnya tuan-tuan, bila tika mana kita nak melangkah kaki masuk ke dalam bulan Ramadan ni, ada tujuan dan matlamat. Dan tidak ada tujuan dan matlamat yang lebih baik kecuali tujuan dan matlamat itu seiring dengan tujuan dan matlamat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tadi tuan-tuan? La'allakum tattaqun. Supaya bila habis saja bulan Ramadan, selesai saja kita melaksanakan ibadah puasa tadi, ketika itu tuan-tuan, kita dapat gapai ketakwaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi berikan satu peringatan melalui satu peristiwa yang berlaku ke atas diri Rasulullah SAW. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah turun daripada mimbar. Para sahabat melihat Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah pelik kali ni. Rasulullah turun daripada mimbar, daripada satu anak tangga dia berhenti, kemudian dia angguk. Kemudian dia turun satu anak tangga, kemudian dia berhenti, dia angguk. Kemudian tuan-tuan dia turun lagi satu anak tangga, dia berhenti, dia angguk. Sampailah ke bawah tuan-tuan. Dengan keadaan peristiwa tadi tuan-tuan, timbul pertanyaan daripada kalangan sahabat. Mereka datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang terjadi ya Rasulullah? Apa yang berlaku sehingga kau berhenti, kau angguk? Kau berhenti, kau turun, kau berhenti, kau angguk. Sampai ke satu anak tangga kau berhenti, lepas tu kau angguk. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika aku hendak turun daripada mimbar tadi, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril alaihissalam. Datang Jibril alaihissalam, dia menyapa aku dan diperintahkan kepada aku supaya wahai Muhammad, bila tika mana aku ucapkan ungkapan ini, engkau katakan ya, kau benarkan dan kau angguk. Kau benarkan, kau katakan ya, benar, dan kau angguk. Dan ketika itu aku turun, aku berhenti. Dan lalu ketika itu Jibril pun berkata, wahai Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, perkara pertama, bila tika mana seseorang itu dia mendengar ungkapan Muhammad namamu, lalu dia tidak berselawat ataupun menjawab daripada dia mendengar ungkapan namamu tadi Muhammad, sesungguhnya celakalah ke atas dia. Celaka. Dengar kata Muhammad. Kita dengar tuan-tuan orang sebut Rasulullah SAW, kita dengar orang sebut Nabi SAW, kita dengar orang sebut Muhammad SAW, lalu ketika itu kita tidak menjawab, tidak menyahut dengan ungkapan SAW. Lalu Jibril kata orang itu adalah orang celaka. Celaka tuan-tuan. Itu sebabnya bila tika mana kita mendengar ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar ungkapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ke atas kita untuk menyahut sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa tuan-tuan? Jika tidak dinyahut dengan sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu celaka. Celaka tuan-tuan. Lalu Rasulullah turun lagi tuan-tuan ke anak tangga yang kedua. Bila turun ke anak tangga yang kedua, Jibril pun kata, wahai Muhammad, apabila seorang itu dia ada ibu, ada bapa, ada mak, ada ayah, tetapi dia tidak memberi manfaat khidmat yang terbaik untuk mak ayah dia, dia macam tak ada mak ayah je. Dia ada mak ayah, tapi tidak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang anak kepada mak ayah dia, tidak memberi manfaat kepada mak ayah ni, maka anak ini adalah anak celaka. Celaka tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah membenarkan, ya benar, benar. Lalu Rasulullah SAW pun turun lagi tuan-tuan. Turun sampai ketiga anak tangga. Ketika itu Jibril nyampu lagi, wahai Muhammad, bila tika mana seorang itu berpuasa, tetapi puasanya itu hanya sekadar lapang dahaga, tidak memberikan manfaat bagi diri dia, maka ketika itu orang puasa tadi adalah orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Ini satu peringatan yang sangat jelas kepada kita.
menggambarkan kepada kita tuan-tuan pahala puasa ni tuan-tuan, ibadah puasa ini bukan hanya sekadar penekanan terhadap lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi tujuan dan paling besarnya tuan-tuan, matlamat Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sifat takwa ni penting tak? Penting. Tidak ada satu maqam, tempat yang paling hebat, yang paling istimewa di sisi Allah SWT kecuali sifat takwa, orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Dan inilah tuan-tuan yang kita kejar, yang kita cari, yang kita dambakan. Dan kesempatan ini Allah Ta'ala jadikan ataupun Allah SWT berikan kepada kita yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, tidak ada pada masa-masa yang lain. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan perlu diingatkan, jangan sampai kita beribadah sujud pada Ramadan, bukan sujud pada Allah. Ini kena jaga juga, dipelihara. Maksudnya apa tuan-tuan? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini hanya semata-mata bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lain. Perlu tuan-tuan. Itu sebabnya kejayaan dan keberhasilan seseorang menggapai sifat takwa tadi, dia membawa kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dibawa pada bulan-bulan yang mendatang. Ini orang yang paling berjaya. Bukan hanya sekadar dalam bulan Ramadan tadi dia melaksanakan ibadah satu-satu tuan-tuan, sampaikan qiyam, tahajud, baca Quran, tuan-tuan sedekahnya hebat. Tetapi hanya semata-mata bulan Ramadan. Itu pun perlu diingat, jangan sampai kita hanya sembah Ramadan, na'udzubillah min zalik. Ibadah kita hanya semata-mata Ramadan. Tak, kita sembah Allah. Dan apa yang kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala tuntut untuk keberhasilannya ketakwaan tadi, supaya kita boleh mendatangkan ataupun membawa sifat-sifat soleh ataupun amalan-amalan kebaikan tadi pada bulan-bulan yang mendatang. Itu sebabnya dipanggil juga Ramadan ini sebagai madrasatut tarbiyah, sekolah pendidikan. Kat sini kita sekolah. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah SWT ni tuan-tuan, Allah SWT bagi kesempatan kepada kita. Yang pertamanya dibelenggunya syaitan. Bulan Ramadan syaitan tu dibelenggu. Dalam bulan Ramadan ni juga tuan-tuan, nafsu kita ni dilemahkan. Dengan ibadah puasa tadi tuan-tuan, kita lapar. Bila kita lapar tuan-tuan, buluh-buluh darah kita tu akan mengecut. Maka tidak ada ruang syaitan untuk lalu ataupun berjalan hidup di dalam buluh-buluh darah dalam badan kita tadi, sehinggakan dia lemah. Nafsu lemah, syaitan lemah. Ini kesempatan yang Allah Ta'ala berikan seluas-luasnya. Jika kesempatan ini tidak digunakan sebaik mungkin tuan-tuan, maka bulan-bulan yang lain tidak ada lagi. Itu sebabnya kesempatan 30 hari yang kita ada dalam bulan Ramadan digunakan sebaik mungkin untuk pembentukan kepribadian, menjadi seorang yang betul-betul diingini oleh Allah SWT sebagai orang yang bertakwa, orang-orang yang betul-betul taat sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya sehingga kan ada ungkapan para ulama menyatakan, jika katalah tuan-tuan bulan Ramadan ni kita tak dapat menggunakan sebaik mungkin, semaksimum mungkin tuan-tuan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ni pun masih lagi kita jauh daripada Allah. Bulan Ramadan ni masih lagi kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ gambaran kepada kita selama ni yang jahat bukan syaitan. Yang jahat bukan nafsu, tetapi memang kita jahat. Sebab apa tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan tidak ada lagi syaitan. Dalam bulan Ramadan nafsunya tu dah kurang. Tapi kalau dia tak berhasil ataupun berjaya membawa diri dia memaksimumkan mentaati Allah SWT, masih acuh tak acuh, leka tak leka, nak buat tak nak buat sudah, janji puasa dia hanya sekadar Nabi SAW, tidak lebih daripada lapar dan dahaga, maka ketika itu tuan-tuan, yang jahat selama ini menggambarkan bahawa bukan lagi syaitan, bukan lagi nafsu, memang diri dia jahat, memang dia yang jahat. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala dah belenggukan kedua-dua musuh utama kita ni, masih lagi dia berjalan dalam keadaan dia tidak membawa dirinya semaksimum dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kena digerakkan sekuat mungkin, sehabis mungkin tuan-tuan, buat perancangan, dan lalu kita gerakkan. Dalam masa yang sama tuan-tuan, jangan lupa meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap persyariatan Allah Subhanahu wa taala ni ada tujuan. Tak lebih tuan-tuan untuk menjadikan kita itu betul-betul orang yang bertakwa. Bukan hanya sekadar pahala. Pahala ni ulama sebut tuan-tuan, tak lebih hanya sekadar memotivasikan pada kita, memberikan kekuatan. Kerana manusia ni dia ada satu sifat fitrah,
yang mana bila tika mana dia buat satu-satu perkara tadi tuan-tuan, dia nak tengok apa dia dapat. Lalu Allah Ta'ala ceritakan pahala. Kenapa Nabi SAW sebut tentang pahala, kenapa Allah SWT sebut tentang pahala, sehingga kan tuan-tuan hebat tak hebat pahala puasa ini, sehingga kan dalam satu hadis kursi Allah SWT sebut solat tentang pahala yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan pahala ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang lain. Tapi bila ketika mana Allah SWT kaitkan dengan ibadah puasa, maka ketika itu Allah SWT sebut sesungguhnya ibadah puasa ini pahala kebaikannya yang tahu hanya aku saja. Aku saja, hanya orang puasa dengan aku saja yang tahu tentang ibadah puasa, ataupun pahala kebaikan di sebalik pada ibadah puasa. Sini nak menggambarkan kepada kita betapa besarnya tuan-tuan pahala di sebalik pada ibadah puasa. Tapi tak lebih daripada itu, hanya sekadar memberikan motivasi. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, sebesar mana sekalipun pahala yang Allah Ta'ala berikan pada kita, dan subhan Allah SWT itu tidak akan memungkiri janji, pasti dia bagi, pasti. Tapi sebesar mana sekalipun pahala di sebalik daripada ibadah yang kita laksanakan tadi, pahala itu tidak boleh dijadikan ukuran untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Nabi SAW dalam satu hadis, Rasulullah SAW sebut sesungguhnya kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bukan disebabkan amalan kita, bukan disebabkan kerja baik yang kita lakukan, bukan disebabkan pahala Nabi SAW sebut, tetapi kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ni disebabkan rahmat Allah, disebabkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, sekalipun kau ya Rasulullah, sekalipun aku, Rasulullah menjawab, sekalipun aku. Nak gambarkan kepada kita ni tuan-tuan, kita masuk syurga Allah bukan sebab pahala, bukan sebab amalan, tetapi disebabkan rahmat Allah. Lalu amalan yang kita laksanakan ini dan pahala yang kita dapat, kita harapkan semoga menjadi sebab supaya datangnya kasih sayang Allah. Allah Ta'ala seronok. Itu sebabnya tuan-tuan kita berusaha, bukan meletakkan pahala itu sebagai sandaran utama, tetapi yang paling besar dengan usaha kita tadi, kita harapkan datangnya rahmat Allah. Allah suka kita, Allah redha kita, Allah senang hati dengan kita, Allah gembira tengok kita melaksanakan amalan soleh tadi, melaksanakan kebaikan tadi. Ini perkara yang paling besar yang perlu diingat. Lalu ketika itu tu, kita sehabis-habisnya sebaik mungkin kita laksanakan amalan soleh, kebaikan yang kita laksanakan tadi, supaya akhirnya Allah Ta'ala suka. Macam contoh orang rumah kita tuan-tuan, orang rumah kita nasi tuan-tuan, nasi sepinggan kita makan sahur. Cuba bayangkan sahur ni tuan-tuan, ataupun buka puasa. Kita buka puasa, orang rumah kita masak. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau setakat nak buka puasa ni, makan korma 3 biji cukup dah. Korma 3 biji dah cukup, air putih cukup. Tapi orang rumah kita tuan-tuan, daripada pagi dia pergi pasar, kemudian petang tuan-tuan pukul 4 dia dah duduk kampung dekat dapur, dia masak. Dia masak tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Dia buat sungguh-sungguh, walaupun dia pun sama-sama puasa dengan kita. Dia sama-sama puasa dengan kita. Kalau nak kira cukup tuan-tuan buka puasa tu, ala kadar apa yang ada pun dah cukup. Tapi kenapa dia buat sehabis mungkin, sebaik mungkin. Ni bagaimana tuan-tuan harapan dia supaya suami dia, anak-anak dia, keluarga dia sayang dia, kasih sayang yang diharapkan. Lalu diusahakan sebaik mungkin untuk menyediakan makanan berbuka tadi. Itu bulan puasa. Bulan-bulan lain yang tak puasa, makan tengah hari, makan malam, sarapan pagi tuan-tuan orang rumah kita, tak lain tak bukan mengharapkan kasih sayang daripada seorang suami. Begitu juga kita dengan Allah. Kita buat tuan-tuan ibadah ni kerana mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah SWT. Akhirnya Allah Ta'ala redha. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, kekal dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah SWT sebut balasan bagi orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jannah, syurga-syurga yang mana di bawah syurga itu tuan-tuan ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, dan mereka ni akan kekal di dalam syurga. Orang yang masuk syurga tuan-tuan, dia tak akan keluar lagi. Tak sebagaimana neraka. Neraka ni tuan-tuan, adakah selagi mana ada keimanan sebesar zarah dalam diri dia, insya-Allah walaupun katalah dia masuk neraka sekalipun, tetap tuan-tuan dia akan dikeluarkan oleh Allah SWT selagi mana dia ada sebesar zarah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syurga tidak. Bila masuk dia dalam syurga tuan-tuan, tak ada istilah keluar.
khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhu, Allah redha ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khasyiya rabbah. Inilah mereka-mereka yang takut kepada Tuhan-Tuhan mereka sewaktu berada di atas muka bumi itu. Takut. Itu sebabnya tuan-tuan, bila kita laksanakan keimanan, laksanakan amalan soleh, ni lebih-lebih lagi tengah puasa, amalan-amalan yang kita lakukan ni tuan-tuan perlu senantiasa diteliti, perlu senantiasa dikoreksi, dimuhasabah, supaya jangan sampai setiap saat detik amalan soleh yang kita lakukan ini tuan-tuan hanya sekadar seperti mencurah air di atas daun keladi. Jangan rugi kita tuan-tuan. Setiap amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan ini tuan-tuan kena pastikan, disebut oleh para ulama, setidak-tidaknya ada 3 perkara yang dia akan dapat. 3 perkara yang dia akan dapat. Yang pertamanya tuan-tuan, keimanannya semakin baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sembahyang saja, lepas sembahyang iman dia semakin baik. Dia tenang dengan keadaan solat dia, kemudian iman, keyakinan dia. Tandanya di mana tuan-tuan iman seseorang itu makin baik? Dia tidak akan timbul kegusaran, tidak akan timbul kerisauan, kerana dia tahu bahawa yang ada di atasnya adalah Allah. Tuhan dia Allah, Tuhan yang bagi rezeki dia, yang mencukupkan, yang mengerai, yang melakukan, melaksanakan setiap kehidupannya tu tuan-tuan. Duduknya ataupun hidupnya dia tu keterikatan dengan qada dan qadar Allah SWT, dan tidak akan berlaku sesuatu perkara itu kecuali dengan iradah dan qudrah Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah SWT. Jadi tidak akan timbul kegusaran, tidak akan timbul kerisauan dalam diri dia untuk meniti kehidupan dia. Ini keimanan yang semakin baik. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, seseorang itu bila ke mana dia melaksanakan ibadah pada Allah SWT, selepas dia melaksanakan ibadah tadi tuan-tuan, perkara yang kedua dia akan dapat, semakin ditaqarrub, hampir dengan Allah, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Tandanya di mana tuan-tuan seorang itu dekat dengan Allah? Tak kiralah dalam keadaan susah, senang tuan-tuan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Contohnya tuan-tuan makan, kita nak makan tuan-tuan. Orang yang dekat dengan Allah SWT, dia menghadap makanan sekalipun tuan-tuan, dia akan ingat untuk berbaca doa. Tapi sehebat mana sekalipun tuan-tuan, orang yang menghadap makanan dia berbaca doa, dia membaca doa tuan-tuan, tak sehebat dengan orang yang selepas daripada makan dia baca doa. Sehebat-hebat kita membaca doa sebelum makan tuan-tuan, jauh lebih hebat orang yang membaca doa selepas daripada makan. Kerana apa tuan-tuan? Fitrah manusia ni, waktu dia lapar dia ingat Allah. Waktu dia lapar dia ingat Allah. Tetapi selepas daripada itu dia kan kenyang. Orang kenyang ni tuan-tuan, secara fitrah manusia ni dia lupa Allah, dia leka. Itu sebabnya dekat situ sahaja tuan-tuan menggambarkan kita ni dekat ataupun tidak dengan Allah SWT. Selepas daripada makan, kalau boleh kita baca doa tuan-tuan, tu hebat. Itu benda yang paling mudah, yang boleh kita lihat diri kita ni dekat ataupun jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga tuan-tuan, seseorang itu dia akan dapat selepas dia melaksanakan ibadah pada Allah SWT, dia semakin takut dengan Allah. Dia takut dengan Allah SWT. Tandanya di mana tuan-tuan? Akan senantiasa berhati-hati setiap langkah kehidupan yang dilalui. Apa yang dia nak ambil, apa yang dia nak serah, apa yang dia nak masukkan dalam rongga dia, apa yang dia nak luahkan, apa yang dia nak lihat, apa yang dia nak dengar, apa yang nak ungkapkan, apa tangan tadi tuan-tuan, kaki nak berjalan. Dia akan senantiasa berhati-hati jangan sampai tindakannya tadi mengundang kepada kemurkaan Allah SWT. Dan diharapkan supaya setiap tindakan dalam kehidupannya tadi tuan-tuan betul-betul dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Orang takut. Kalau katalah tuan-tuan 3 perkara tadi dia tak ada tuan-tuan, dia tidak didapati selepas daripada melaksanakan ibadah pada Allah SWT tadi tuan-tuan, maka perlu koreksi. Ada masalah ibadah ni. Ada masalah ibadahnya tadi tuan-tuan. Apa masalah ibadah ni? Sebut oleh para ulama, perkara yang pertama sekali masalahnya adalah ikhlas. Ikhlas. Itu sebabnya berhati-hati tuan-tuan dalam kita melaksanakan ibadah puasa ni tuan-tuan, takut-takut tergelincir jatuh adat. Masuk Ramadan puasa, masuk Ramadan puasa, masuk Ramadan puasa, dah terbiasa. Bila jumpa je Ramadan puasa. Kenapa puasa? Masuk Ramadan. Kenapa puasa? Sebab masuk Ramadan. Masuk je Ramadan, jumpa Ramadan puasa, puasa Ramadan, Ramadan puasa. Jadi tak lebih daripada itu. Sama seperti orang yang berulang alik pergi masjid, pergi surau tuan-tuan. Kenapa pergi surau? Pergi surau sembahyang, tak lebih daripada itu. Jadi akhirnya tuan-tuan perbuatannya itu tak lebih hanya sekadar adat kebiasaan. Rugi tuan-tuan. Itu sebabnya ikhlas, perbaiki niat senantiasa betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang kedua punca tuan-tuan, ibadah yang dilaksanakan tidak dapat 3 perkara tadi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia melaksanakan ibadah tadi dalam keadaan tidak berpandukan kepada ilmu. Hanya sekadar ikut-ikutan. Jadi dia tak tahu. Lebih-lebih lagi ibadah puasa ni tuan-tuan. Soalan yang paling panas dalam melaksanakan ibadah puasa ni tuan-tuan, ibadah puasa ni ada rukun ke tak ada rukun? Jangan tengah-tengah. Ada rukun ke? Mana ada rukun? Tuan-tuan, badan kita ni pun tuan-tuan ada tulang belakang. Masjid ni pun tuan-tuan ada tiang. Tak ada benda yang tak ada tiang teras. Basikal ada tiang, kereta ada tiang, ada besi utama dia. Ibadah begitu juga. Solat ada rukun, puasa pasti ada rukun. Tidak ada satu ibadah yang tidak ada rukun. Pasti ada teras dia. Itu sebabnya tuan-tuan teliti dan lihat betul-betul, kita fahami sebaik mungkin apa yang kita laksanakan ni, supaya jangan sampai kita mencurah air di atas daun keladi dan kita rasakan kita dah sempurna keberadaan kita di atas muka bumi dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Tetapi bila ketika mana kita berada di hadapan Allah, Allah SWT tanyakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, kita rasa tanpa segan silu kita menunjukkan ibadah kita pada Allah SWT, tapi hakikatnya bila dipersembahkan kepada Allah SWT, ibadah tadi kosong. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak peringatan terutama diri saya sendiri kepada tuan-tuan, supaya kita betul-betul melaksanakan ibadah pada Allah SWT ini bukan hanya sekadar melaksanakan ataupun melepaskan batuk di tangga, tetapi kita harapkan ia membuahkan hasil yang besar, terutamanya pada diri kita, hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan banyakkan berdoa, jangan putus-putus. Berdoa pada Allah SWT. Jangan putus. Sebab kita ni tuan-tuan nak kedip mata pun dengan izin Allah. Apatah lagi nak melaksanakan ketaatan. Minta mohon benar-benar sungguh-sungguh pada Allah SWT supaya kita dapat laksanakan ibadah ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi itulah sekadar ni dulu dapat yang kita kongsi bersama pada pagi ini. Semoga Allah SWT berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقانا وراض وأنت راض عنا، واختم بصالحة أعمالنا، توفنا مسلمين واختم لنا بحسن خاتمة، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.